سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 81, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taimu asy-syakiru bimanzilatis shaimis sabiri. Artinya orang yang makan. Artinya orang yang makan, yakni orang yang tidak berpuasa sunat, yang syukur adalah ia orang yang makan yang syukur, menempati dan menyerupai orang yang sabar. Menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Menempati ke menepati? Menempati tu. Menempati dan menyerupai. Menempati. Menepati lain tau. Menempati. Tu tak, menempati adalah ia orang yang makan yang syukur, menempati dan menyerupai orang yang puasa, yakni orang yang puasa sunat, yang sabar. Apa makna menempati dan menyerupai? Artinya, arti menempati dan menyerupai bersamaan keduanya, kedua orang makan yang syukur, orang pun sabar, bersamaan keduanya pada pahala yang banyak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menceritakan bahawa bagi syukur tu pahala yang sangat besar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebagai dalil ada bagi syukur itu pahala yang sangat besar. Mana at-taimu asy-syakiru bimanzilatis shaimi as-sabiri. Artinya orang yang makan, yakni orang yang tidak berpuasa sunat. Orang yang makan, mana orang yang tidak berpuasa sunat, yang syukur, dia makan, dia bertenaga, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahawa tenaga yang dapat daripada makan tadi itu digunakan untuk mengabdikan diri akan Allah. Itu orang yang makan yang syukur. Orang yang tidak puasa sunat yang syukur adalah ia orang yang makan yang syukur, menempati dan menyerupai orang yang puasa yang sabar. Orang yang puasa di sini orang yang puasa sunat lah, yang sabar. Artinya bersamaan keduanya, kedua orang makan yang syukur dan orang yang puasa yang sabar, bersamaan pada pahala yang banyak. Orang ni makan tak puasa sunat tapi disyukur. Orang ni sentiasa puasa sunat serta dia sabar. Sebab kalau tidak sabar tak boleh nak puasa sunat ni.
Sebab puasa sunat ni orang ramai makan Melaka. Dan puasa sunat berbuka pun tidak berdosa. Berbuka pun tidak berdosa. Boleh meneruskan puasa sunat ni, sabar dia kuat lah. Sabar dia kuat, barulah boleh berpuasa sunat. Ada pun puasa Ramadan, waktu tetap ada waktunya. Sebab kalau tidak puasa tu payah nak cari makan mana. Kalau dak puasa payahlah, kedai makan tak ada. Kalau pergi cari kedai makan sebelah belakang, tak kena raya, kena tangkap, bubuh dalam van jenazah tau. Kan gitu. Orang yang ditangkap kerana dak puasa, dia pergi bubuh dalam van jenazah. Van jenazah sebab dia dak puasa. Kan susah tu. Jadi Ramadan ni pakat puasa belaka. Tu senang. Senang puasa lah. Kalau dak puasa susah. Ada pun puasa sunat. Oh lah. Sunat laginya. Boleh berbuka pun. Dalam keadaan orang lain makan belaka. Ni. Maknanya nak boleh ke puasa sunat ni, sabar dia kuat. Pahala yang banyak. Orang puasa sunat ni, sabar dia kuat. Orang yang makan, yang syukur ni, sama-sama pahala yang banyak. Banyak pada mana? Pada syukur tu. Pada syukur tu. Jadi pahala yang banyak sama dengan pahala orang yang puasa sunat yang sabar. Ini bercerita berkaitan dengan syukur. Sifat kepujian yang kelima dari 10 sifat kepujian. Syukur ni menggunakan segala nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan segala nikmat daripada Allah pada mengabdikan diri akan Allah. Jadi apa yang ada pada kita ni yang bukan nikmat daripada Allah? Ada tak satu perkara pada diri kita ni bukan nikmat daripada Allah? Tu hak barang milik kita sendiri. Ada tak yang bukan nikmat daripada Allah? Semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan makna menggunakan sekalian barang yang ada pada kita ni untuk mengabdikan diri akan Allah. Tu syukur. Sebab syukur ni kita gunakan nikmat yang ada pada diri kita daripada Allah pada mengabdikan diri akan Allah. Yang ada pada diri kita ni yang bukan datang nikmat daripada Allah, ada ke tak? Tak ada. Jadi syukur ni menggunakan segala-galanya untuk mengabdikan diri akan Allah. Segala-gala yang ada pada kita tu, semua yang ada pada kita tu, dengan umurnya, dengan tenaganya, dengan rezekinya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan lidahnya, segala-gala pada diri kita ni, dengan hartanya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, itu semua tu nikmat daripada Allah yang ada pada diri kita. Segala-gala. Gunakan segala-gala untuk mengabdikan diri akan Allah. Itulah dipanggil syukur. Setinggi-tinggi darajah, setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah, lebih tinggi daripada pangkat sabar, zuhud, khauf yang memang sudah tinggi pangkat. Sabar, zuhud, khauf tinggi pangkat di sisi Allah. Tinggi lagi pangkat syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nak sapa kepada setinggi-tinggi pangkat ni tak ramai orang sapa. Pangkat syukur yang sebenar-benarnya, asy-syakur tu, wa qalilum min ibadish syakur, dan sedikit dari sekarang hamba-Ku yang banyak syukur. Yang banyak syukur sedikit sahaja. Hak bersyukur sedikit-sedikit tu, bersyukurlah kitanya. Belajar, bersyukur tu. Sembahyang, bersyukur tu. Apa ibadah yang kita lakukan, itulah kesyukuran kita
kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Tapi adakah kita menggunakan segala nikmat pada mengabdikan diri akan Allah? Tak. Sebahagiannya kita gunakan nikmat pada perkara yang sia-sia. Itu bukan syukur. Kita sembahyang sekejap je. Di masa yang lain, nikmat yang ada pada diri kita tu, kita mengabdikan diri akan Allah, bukan sembahyang je. Sebab dalam kehidupan kita ni tidak ada yang lepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuba cerita. Dalam kehidupan kita pagi sampai ke malam ni, ada tak satu ketika kita tidak duduk di hukum Allah Subhanahu wa taala? Tak ada. Ada ni. Tak ada kata satu ketika tu ketika free. Ketika tu free, tak ada hukum. Malaikat Roki Atik pun masa tu dia rest. Tak ada. Masa ni masa aktiviti bebas. Hukum tak ada. Tak ada. Sama ada kita mengabdikan diri akan Allah, sama ada kita melakukan perkara yang sia-sia yang tidak ada manfaat akhirah, sama ada kita melakukan perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kita ni syukur ada, tapi sikit-sikit. Kita syukur nikmat mata, nikmat telinga, tengok perkara yang baik, mengabdikan diri akan Allah, syukur. Tengok perkara sia-sia, tidak dipanggil bersyukur kepada Allah, tapi belum kufur nikmat lagi. Guna mata, telinga, apa yang ada pada diri kita untuk melakukan maksiat, kita panggil kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa kita syukur ni sedikit sahaja. Yang banyak bersyukur sedikit daripada sekalian ummahku yang banyak bersyukur. Yang banyak bersyukur ni dengan bahawa kehidupan mereka saah demi saah, zahir batin, mengabdikan diri akan Allah, umpama para sahabat radhiyallahu anhum, umpama para aulia rahimahumullah. Inilah hak betul-betul banyak bersyukur setiap saat, setiap detik mereka mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pangkat syukur ni yang paling tinggi, maka sedikitlah yang sampai kepada setinggi-tinggi pangkat syukur. Sebenarnya saya sebut mengelepasnya dalam kitab Minhajul Abidin. Aqabah syukur ni aqabah yang ketujuh. Dia ada 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin, 7 bonggok, 7 peringkat. Yang atas sekalinya adalah aqabah syukur, aqabah yang ketujuh. Itu hak paling tinggi sekali yang kita Minhajul Abidin, aqabatul hamdi wasyukri. Ini setinggi-tinggi pangkat di sisi Allah. Tidak banyak mereka yang sampai kepada setinggi-tinggi pangkat itu syukur. Cuma syukur sikit-sikit je. Bersyukur kepada Allah. Terkadang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat. Orang yang kufur akan nikmat Allah, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang syukur akan Allah, mereka yang beriman akan Allah, yang syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terdahulunya, wa ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tiada memperbuat Allah Ta'ala, tiada memperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan seksa kamu. Allah tak akan seksa kamu jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Waktu pokok dia, itu asas dia. Tiada memperbuat Allah Ta'ala akan seksa kamu, maknanya Allah tidak akan seksa kamu jika, itu qaid dia, syarat dia, jika syukur kamu akan segala nikmatnya dan beriman kamu. Jika tidak beriman, apa kebaikan yang kita lakukan sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang yang syukur akan nikmat, orang beriman juga yang tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimasukkan ke syurga. Orang yang syukur akan segala nikmat dan beriman. Dua, syukur akan segala nikmat. Zahir batin mengabdikan diri akan Allah. Zahir batin mengabdikan diri akan Allah, beramal soleh dan beriman. Itu hak nombor satu. Itu pokok dia. Itu asas dia. Barulah orang ni tidak akan diseksa oleh Allah, bukan diredai oleh Allah, akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syukur akan Allah ni wa amal ibadah dengan ilmu. Allah jadikan kita manusia ni akal comel, akal cerdik. Syukur akan nikmat akal comel, akal cerdik ni, belajar agama biar mantap molek-molek. Itu syukur akan ni nikmat ni. Nikmat yang paling besar akal. Itu nikmat yang paling besar. Sebab duduknya nilai manusia ni di akal, di otak. Duduknya nilai manusia di akal, di otak. Mana apa ni? Akal boleh memikir, akal cerdik. Itu nikmat yang sangat besar. Bayangkan kemudian ingatan pun, akal pun tak berapa nak comel dah. Macam mana dia tuan tarik sedikit demi sedikit mesti tuan tarik kan. Akhirnya tak tahu gapo satu. Faham tak? Tuan tarik. Pada ni 40, 50, 60 tu dia turun. Tuan tarik, akhirnya apa? Tak tahu gapo satu. Tak tahu dah tu. Ada ni. Mana ni nikmat akal ni tuan beri, nikmat yang sangat besar. Kita syukur dak nikmat akal ni. Kita guna molek dak akal kita nak belajar agama. Kita perah akal kita ni belah-belah tahun nak belajar ilmu dunia, ilmu agama ni. Perah akal ni nak belajar ilmu dunia ni, pening kepala stres budak-budak stres pada ni, tertekan ni, kena waktu apa, waktu baca, waktu hafal, waktu baca. Nak main-main pun tak boleh ni. Siang malang. Ni dia duduk tekan ke otak Apa ni? Nak belajar. Diguna ni nikmat Allah Ta'ala beri. Tapi ilmu agama buat gitu dah. Ilmu agama belajar tinggi-tinggi, ilmu dunia ni nikmat yang paling besar ni, tak guna pun untuk mengabdikan diri akan Allah. Habis dah bahagian dunianya. Nak kembali beribadah, belajar fardu ain tu tak ambuh belajar, payah. Oh jadi payah pula dah payah nak belajar tauhid, payah nak belajar fiqh, payah nak belajar tasawuf, payah. Mana apa tu? Dia memperbodohkan diri sendiri. Kenapa dahulu masa belajar ilmu dunia, sebab apa tak beritahu kepada ayah payah belajar ilmu dunia ni, malah lagi kerja lalu dah cari duit. Kenapa tak kata gitu? Ada ni peruh otak belajar sekolah lagi, belajar tuition lagi. Mana apa ni, siang malam ni peruh. Belajar ilmu agama kemudian fardu ain je. Belajar ilmu fardu ain je, payah, susah, tak faham, tak reti, tak mau belajar. Dah ni. Nak kata apa gitu? Mana apa dia memperbodohkan diri sendiri. Dia bodoh ke? Tak, cerdik. Tapi kenapa dia tak mau belajar, tak mau guna otak guna otak molek. Ini panggil mereka yang syukur akan nikmat, mereka yang beriman, yang tidak akan diazab oleh Allah, yang akan diredai oleh Allah, dimasuk ke syurga. Tak ada harapan. Kalau orang yang memperbodohkan diri seumpama ni, tidak ada harapan. Ini orang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia belajar ilmu dunia siang malam, budak pula cerdik otak pula cergah, geliga kita kata. Bayang kalau dia belajar ilmu agama, jadi orang alim besar dah.
Jadi orang alim besar, jadi tuku besar, orang boleh ambil manfaat. Siapa dia mati? Orang boleh ambil manfaat. Siapa dia mati? Ilmu dunia. Lepas daripada habis kerja, orang boleh ambil manfaat tak lagi dunia dia. Dia pun dah ambil manfaat sama telah orang lain. Tapi kalau dia belajar ilmu agama, perah tak jadi alim, dia jadi tuku besar, ada tak? Tuku besar ni, orang alim ni, umur 50, 60, tutup pondok, pencing. Ada? Pernah tengok tak pondok? Alim dia nya. Belajar agama, perah otak ni. Siapa umur 60 je, pondok saya ni. Cukup 60, saya nak pencing. Ada? Maknanya dengan ilmu dia, dia ajar. Siapa ke waktu tuku ni terlantar pun mengajar lagi. Dua atas lembek dalam bilik. Ada pelajar 2-3 orang hok kiri kanan. Speaker masuk dalam masjid. Tunggu mengajar atas lembek dalam bilik, ditemani oleh 2-3 orang nak murid kanan. Terlantar gitu pun orang ambil lagi manfaat ilmu yang dia ni guna otak ni belah-belah tahun pada masa dia muda. Siapa ke mati, dia boleh bagi manfaat pada orang ramai, manfaat ukhrawi. Adapun ilmu duniawi, manfaat atas diri sendiri saja, tak ada manfaat orang lain. Lepas tu manfaat pula setakat umur 55, 60, tak ada dah buang dah. Tapi perah tak belajar. Dah belajar agama pula ni. Belajar agama sebab kita nak beribadah. Tak boleh belajar. Nak kata macam mana? Itu syukur nikmat. Orang yang syukur akan segala nikmat, orang yang beriman tidak akan diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak syukur akan nikmat Allah ni, taat zahir, taat batin. Sembahyang dengan ilmu. Sembahyang dengan ilmu. Kita solat berjemaah dengan ilmu. Ada ni. Tapi solat berjemaah rajin, bab hukum hakam berjemaah tak pernah belajar. Itu syukur orang panggil. Tak pernah belajar bab sembahyang jemaah. Bayangkan ke otak kita macam mana? Tak boleh belajar. Belajarlah. Belajar bab syarat berjemaah, belajar. Itu panggil orang yang mensyukuri. Orang guna habis nikmat yang ada pada mengabdikan diri kepada Allah. Balik semula. Belajar agama. Bukan belajar nak jadi guru, belajar jadi alim fardu ain tauhid pekot tasawuf. Jika syukur kamu akan segala nikmat dan beriman kamu, maka Allah tidak akan seksa. Bahkan Allah Ta'ala redha, Allah tak akan balas dengan syurga. Syukur ni pahala yang sangat besar. Nak cerita ni hak berkaitan dengan pahala sangat besar. Didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taimus syakiru bimanzilatis shaimis sabiri. Artinya orang yang makan yang syukur adalah ia menempati menyerupai orang yang puasa yang sabar. Artinya bersamaan kedua orang yang makan yang syukur dan orang yang sabar, orang yang puasa yang sabar, pada pahala yang banyak. Sebab apa? Dia makan, dia bertenaga, dia boleh fokus kepada belajar agama, mengajar agama, bekerja untuk menanggung nafkah keluarga. Itu syukurlah. Sebab itu apa tu? Itu kewajipan kepada kita. Dipanggil apa? Mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kat orang makan dengan orang hok puasa sunat, dak orang makan boleh syukur. Orang puasa sunat dia sabar. Dan orang makan, dia makan dengan makan tu dia gunakan tenaga dia untuk mengabdikan diri akan Allah. Untuk mengabdikan diri akan Allah. Dia nak puasa tak boleh sebab banyak urusan dia, banyak pekerjaan dia. Ada orang yang pekerjaan dia boleh berpuasa. Ada orang yang pekerjaan dianya tak boleh nak berpuasa. Sebab apa? Sebab banyak kerjaan dia yang perlu pada tenaga. Kena sentiasa makan, minum. Pada ni. Contohnya orang yang bekerja untuk menanggung nafkah keluarga.
Kalau kerja-kerja hok sedap tu tak apalah. Kalau kerja-kerja hok menggunakan tenaga tu, tu memang dia kena makan. Dia kena makan maksud bertenaga. Kenapa tu? Kerana nak bekerja untuk cari nafkah keluarga. Itu dipanggil apa tu? Mengabdikan diri akan Allah, menunaikan kewajipan. Itu dipanggil orang yang makan, yang bersyukur. Adapun kalau orang makan biasa je, kadang-kadang dengan tenaga dia beribadah dengan tenaga dia melakukan perkara sia-sia, dia bertenaga dia buat perkara maksiat, tak jadi dah lah. Ni orang makan yang syukur ni. Dia makan tak pernah puasa sunat, sembahyang dia sembahyang tu syukurlah. Tapi dengan tenaga yang sama duduk benda sia-sia. Berat laginya dengan tenaga yang sama buat perkara maksiat. Itu bukan orang makan yang syukur. Orang makan yang syukur dengan bahawa sepanjang masa dia mengabdikan diri akan Allah. Dengan tenaga dia sama sekali tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang makan yang syukur. Orang makan yang syukur. Kalau makan tapi tak syukur, tak bicara sini. Orang makan yang syukur, pahalanya sama dengan orang puasa sunat yang sabar, sama pada pahala yang banyak. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersembah, mana bertanya, maka bersembah yakni bertanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa pertanyaan Siti Aisyah radhiyallahu anha? Dan apa sebab engkau menangis ya Rasulullah? Dan ini padahal sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Dan apa sebab engkau menangis ya Rasulullah? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu. Mana? Daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian, yakni daripada dosa engkau. Allah telah mengampuni bagi engkau akan barang terdahulu dari dosa engkau dan barang yang terkemudian. Dua barang terdahulu dosa engkau ni, jika ada Nabi maksum, tak ada dosa. Nabi maksum, tidak ada dosa. Kalau ada dosa, Allah ampuni dah. Ada ni. Tapi ada dosa ke tidak? Rasul maksum, mana ada dosa? Ada ni. Hak Rasul Nabi SAW-nya minta ampun dengan Allah tu, keluar daripada tandas, ghufranak, Nabi baca. Ada ni. Nabi minta keampunan. Apa keampunan? Sebab di dalam tandas tak boleh nak berzikir. Situ. Ghufranak. Allahumma inni a'udzubika. Alhamdulillahillazi azhaba anil azatu. Hak baca kemudian. Mula-mula kau baca ghufranak 3 kali. Setiap kata pun tak apa dah. Sebab apa Nabi baca? Sebab dalam tandas Nabi tak boleh nak berzikir. Jadi seperti satu kesalahan di situ. Nabi minta ampun. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar kepada Allah sehari semalam 100 kali itu untuk mengajak umat. Untuk mengajak umat. Nabi sallallahu tak ada dosa nak minta ampun. Sebab kita maklumlah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian nabi-nabi 124,000 orang maksum belaka. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, sekalian nabi-nabi 124,000 orang tu maksum belaka. Dosa kok mana?
Ini kalau ada, Allah ampuni dosanya. Dosa yang dahulu, dosa yang kemudian Allah ampuni. Jadi Nabi SAW ni semayang tahajud, semayang malam, Nabi menangis. Kenapa menangis laginya pada ni? Sebab orang yang menangis ni orang yang bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang duduk menangis. Ingat akan banyaknya dosa, ingat akan beratnya dosa, ingat akan beratnya balasan, ingat akan dosa ni benda yang keji, dosa ni benda yang huduk, kemudian berat nak tanggung di hari akhirat dosa ni. Waktu duduk menangis. Dan Nabi SAW maksum. Kenapa Nabi masih lagi menangis di dalam solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, maka adakah tiada aku hamba yang banyak syukur? Maka adakah tiada aku hamba yang banyak syukur? Aku ni bukan hamba yang banyak syukur. Bila hamba banyak syukur, sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Itu kesyukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencerita akan dia akan hadis Nabi sallam oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Sebab Nabi sangat-sangat bersyukur, sebab Nabi pilihan Allah menjadi khatamun nubuwah, penyudah. Pilihan Allah menjadi afdalul makhluqat, selebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu Nabi sangat bersyukur sebab Nabi selebih-lebih kejadian Allah Ta'ala. Nabi selebih-lebih para rasul dan para anbiya. Nabi penutup segala rasul. Itu nikmat yang sangat besar. Nabi akan menjadi penghulu, ketua bagi sekalian anak Adam. Ana sayyidun ni Adam. Aku akan menjadi penghulu sekalian anak Adam. Nabi akan mengepalai di hari akhirat asy-syafa'atul uzma milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih Nabi, sebab tu Nabi sangat banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi sembahyang malam Nabi menangis. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun ia syukur daripada 3 perkara. Berhimpun ia daripada 3 perkara. Ada ketiga-tiga ni barulah dikatakan orang yang bersyukur. Ada 3 perkara. Berhimpun ia syukur dia daripada 3 perkara. Berhimpun mana kena ada 3 ni barulah dikatakan syukur. Dia kena berhimpun 3 perkara. Mana? Pertama, ilmu. Kedua, kelakuan. Ketiga, pekerjaan. Itu bilang dulu. Bilang secara rekah dululah. Kau nak cerita dia bawa. Pertama, ilmu. Kedua, kelakuan. Ketiga, pekerjaan. Padahal yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu ni semua perkara lah. Semua perkara. Yang pertama ilmu. Nak beriman, yang pertama ilmu. Nak sembahyang, nak berjemaah, yang pertama ilmu. Nak berpuasa, yang pertama ilmu. Ada ni. Nak memastikan hati bersifat dengan sifat kepujian, yang pertama ilmu. Saya nak bertaubah dah ni, macam mana saya? Yang pertama ilmu. Dah saya nak bertaubat ni, kena pergi masjid ke? Yang pertama ilmu, belajar.
tempat ilmunya di masjid, pergilah ke masjid. Tapi kalau di masjid itu tak ada ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, pergi cari masjid lain. Pergi cari masjid lain tak ada juga. Carilah surah-surah ke mana-mana tempat ke. Iyalah, orang nak bertaubat, yang pertama yang kita suruh giginya, pergi masjid lah. Sebab pergi masjid ni, masjid lah tempat ilmu. Maka yang pertama nak bertaubat ilmu. Nak belajar ilmu agama, pergi masjid, betul dah. Tapi akhir zaman ni, panggil sangat orang mari masjid. Kempen sangat orang mari masjid. Macam-macam program untuk menarik minat orang ke masjid. Satu usaha yang sangat baik. Biar pakak mari masjid belaka. Subuh macam Jumaat. Bagus usaha tu. Pakak ajak mari masjid. Kemudian kita pun sediakan makanan rohani. Hak makanan jasmani tu lembu kambing ke, berilah hak kambing-kambing pun. Hak tu makanan hak jasmani, hak masuk jambang tu, beri nak beri pun. Apa? Sebagai tarikan. Mari masjid ada lembu, ada kambing, tak apalah tu. Tapi yang besarnya orang mari masjid, pihak masjid sediakan makanan rohani. Apa makanan rohaninya? Beriman dan bersyukur. Apa bersyukurnya? Beramal soleh, mengabdikan diri akan Allah, lengkapkan ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Itulah nak panggil orang main masjid ni. Orang masjid nak suruh amal orang berjemaah. Nak berjemaah di rumah boleh berjemaah. Nak semayang di mana tempat boleh semayang. Nak berjemaah di rumah boleh berjemaah. Makmum seorang pun boleh palu 7 dah. Ada nak berjemaah. Tapi hak besarnya main masjid ni nak belajar. Kalau main masjid pula orang perempuan, itu tidak dituntut orang perempuan. Tidak dituntut. Mazhab Syafi'i tidak melarang. Tidak dituntut, tapi mazhab Syafi'i tidak melarang. Kalau mazhab lain melarang. Ada ni. Mazhab Syafi'i tidak melarang. Tapi tidak afdal. Perempuan mari semai di masjid tidak afdal. Ada ni. Ada tak program perempuan buat program iktikaf dalam masjid? Tak ada, apa tak ada. Ada program perempuan iktikaf dalam masjid. Itu program orang lelaki. Macam perempuan mari iktikaf dalam masjid, hukumnya makruh. Mari nak iktikaf semata-mata lah. Kita mari belajar, datang duduk masjid, kita iktikaf lah. Tak ni mari iktikaf semata-mata. Bukan mari belajar pun bukan. Iktikaf semata-mata makruh, tak dituntut. Berjemaah tidak dituntut, cuma tidak dilarang. Panggil nak perempuan mari penuh masjid. Sebab apa tu? Nak beri ilmu. Tak apa. Nak beri ilmu baik, betul tu. Mari perempuan mari ramai-ramai masjid apa? Nak suruh berjemaah. Tidak afdal bagi perempuan. Orang ramai perempuan mari, bak di masjid lah tempat majlis ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Akan mari ramai-ramai lah ke masjid, lelaki dan perempuan. Bukan kata perempuan lah, lelaki pun sama. Mari masjid, tidak disediakan makan rohani, cari tempat lain. Sebab apa tu? Yang uruskan masjid itu orang yang tidak ada rohani di sendiri. Orang masjid itu di sini pun tidak ada makanan rohani dalam diri dia, tidak ada. Kalau orang urus masjid itu, dia ada lengkap dengan makanan rohani dia, ilmu dia kemah, dia akan tahulah macam mana untuk memperkemahkan orang mari masjid ni nak jadi dia akidah dia comel, main puasa dia comel. Itu kalau yang urus masjid itu orang yang ada makanan rohani, orang yang ada ilmu agama. Kalau orang urus masjid itu orang korporat, orang syarikat, orang kerja jabat tadbir masa dulu, tu gelak gambar lah. Gelak gambar lah tu nya. Orang korporat, orang syarikat, orang pegawai tadbir ni cerita nak makan je lah. Apa nak makan? Kerja makan je.
Tak apa dak salah makan tu. Duit banyak kan makan je lah. Tapi macam dengan makan rohani. Dah nak orang nak bertaubat nak balik pada agama ni. Nak bertaubat daripada agama, ilmu, cari di masjid. Tak ada di masjid, cari tempat lain lah. Sebab tu ada orang di maghrib datang berjemaah ke masjid, lepas tu hilang, pergi masjid lain tau. Lepas tu gimana? Tengok FB dia kata. Balik tengok FB. Ada ni. Rugilah sebab dia sudah keluar daripada masjid, daripada niat iktikaf. Dia kata tak ada, dia kata. Ceramah tu penuh lah ceramahnya. Kadang-kadang baca buku-buku yang orang baca dalam usrah, buku tu bukan baca dalam kuliah fardu ain maghrib, tapi baca juga asal dia cerita sementara tunggu isyak. Ni ya, nak bertaubat pertama ilmu segala-galanya. Yang pertama ilmu. Ada ni segala-galanya. Nak pergi kepada dunia, ilmu, semua ilmu belaka. Nak masuk pada apa-apa perkara mesti dengan ilmu. Termasuk pekerjaan dunia kena ada ilmu. Pekerjaan dunia mula-mulanya ilmu. Kedua kelakuan, ketiga pekerjaan. Adapun ilmu, maka bahawasanya mengetahui engkau akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengetahui mula-mulanya berpegang. Yang keduanya sampai kepada peringkat yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Mengetahui engkau akan bahawa segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Ni alhamdulillah kita bertenaga. Pegangan kitanya tenaga tu daripada Allah, bukan daripada makanan. Ada ni. Sekarang ni mata kita terang. Terang mata nikmat daripada Allah. Bukan kerana doktor yang buat pembedahan mata, bukan kerana cermin mata. Terang mata nikmat daripada Allah. Doktor tu asbab, cermin mata tu asbab. Kita berpegang mata kita comel semula ni terang balik, nikmat daripada Allah. Tuan atur asbabnya melalui doktor. Tuan atur asbabnya melalui cermin mata. Doktor tu pun nikmat daripada Allah. Cermin mata tu pun nikmat daripada Allah. Tiada ada ia segala nikmat daripada yang lain, daripadanya, daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, sini, maka iaitu sebab jua. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, tadilah mata terang, doktor, mata terang, cermin mata, maka iaitu sebab jua menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia akan nikmat daripada makhluk. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah. Menzahirkan oleh Allah Ta'ala, menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia akan segala nikmat daripadanya, daripada makhluk. Komas itu. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab yang beradah jua. Asbab yang beradah jua. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ini hak pegangan dulu ni.
Pergilah pada kelakuan, pergi pada pekerjaan. Apakah pekerjaan yang kita nak kena lakukan? Apa pekerjaan kita? Tu pergi pada zahirnya macam mana. Ini cerita hak iman dahulu ni. Yang pertama, cerita bab iman akidah. Kita mengetahui di sini bukan tahu gitu. Dia mengetahui dalam bicara bab iman akidah ni, mengetahui serta mengaku putus di hati. Semua nikmat datang dari Allah. Kalau kata nikmat tu datang dari makhluk, itu hanya asbab jua. Allah yang menzahirkan nikmat daripada makhluk. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati engkau. Engkau ingat dalam hati engkau. Kita kena ingat dalam hati engkau. Pada tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat, kena hadir dalam hati. Kena ingat bahawa nikmat tu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu nikmat daripada Allah ni sepanjang masa. Lepas tu kena ingat sepanjang masa lah. Ingat macam mana? Kita sekarang ni, kita nak buat apa perkara, hak perbuatan yang kita akan lakukan, perkara taat, ingat akan hukum hakam Allah. Sebab kita akan menggunakan segala nikmat yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada ni. Kita akan menggunakan nikmat. Tengok apa yang kita nak lakukan, kena ingat dalam hati kita kebaikan ataupun perkara yang kejahatan. Itu kena ingat di dalam hati kita. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Artinya, dan barang yang ada pada kamu. Mana barang tu? Daripada segala nikmat. Maka ia barang yang ada pada kamu tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, semua nikmat itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kamu. Apa yang ada pada kita, semuanya nikmat daripada. Kena ingat sentiasa. Sebab apa? Sebab kita kena gunakan nikmat tadi pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Perkara yang pertama datang daripada ilmu. Walaupun pada zahirnya nikmat tu datang daripada makhluk, asbab jua. Kita jadi sihat. Zahirnya daripada kita makan obat apa semua, itu hanya asbab jua. Kita boleh rezeki, boleh duit contohnya, mari daripada pekerjaan kita, dibayar oleh majikan kita, itu hanya asbab jua. Kesemua tu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nikmat daripada Allah, kita kena sentiasa ingat, kita gunakan nikmat pada mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkara yang pertama daripada 3 perkara berhimpun padanya, barulah dikatakan syukur, iaitu ilmu. Dan ada pun kelakuan, itu perkara yang kedua. Maka engkau sukacita, gembira dengan Tuhan yang beri nikmat, serta engkau membesarkan akan dia, akan Tuhan yang beri nikmat, dan menghinakan diri engkau. Kita ni orang yang hina, orang yang lemah, orang yang lekeh. Tak ada apa perkara. Yang diri kita semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman Islam yang daripada kita, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu amal yang ada pada kita, kesemuanya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bukitanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang daripada kita semuanya nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.